filtimasi lailatul qadri, pada menyatakan perlu untuk mencari dan memburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadr, pengarang kata Lailatun Syarifah. Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Faddalallahu ala alfi syahr. Allah Ta'ala melebihkan malam Al-Qadar itu ke atas ataupun melebihi fadilatnya 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muslihin wa sayyidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadil Tuan Imam, bahagia Ustaz Zuhairi, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini kita berada pada tanggal 20 hari bulan Ramadan 1442 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita kerjakan sebelum ini, minas siyam, daripada puasa, wal qiyamul lail, tarawih, wa qiraatil Quran, bacaan Al-Quran, was sadaqah, dan juga sedekah, serta amalan-amalan yang lain, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar wabak COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pagi ini kita akan berbicara tentang 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Saya akan berdasarkan kepada kitab Maqasidus Saum, maqasid ataupun objektif daripada puasa, yang dikarang oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, tokoh di dalam mazhab Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 660 Hijrah. Al-Faslul Khamis, fasal yang kelima, filtimasi lailatul qadri, pada menyatakan perlu untuk mencari dan memburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadr, pengarang kata Lailatun Syarifah. Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Faddalallahu ala alfi syahr. Allah Ta'ala melebihkan malam Al-Qadar itu ke atas ataupun melebihi fadilatnya 1000 bulan. Laisa fiha lailatul qadr, yang tiada padanya malam ataupun Lailatul Qadar. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wa summiyat Lailatul Qadri, dinamakan malam Al-Qadar itu imma li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha. Boleh jadi kerana syaraf, iaitu kemuliaan, kedudukan dan ketinggian kedudukan malam tersebut. Dan boleh jadi wa imma li annal arzaqa wal ajal, kerana segala rezeki dan juga ajal daripada satu tahun ke satu tahun yang lain ditentukan pada malam tersebut. Ini para ulama berselisih padanya. Apa kata Ibn Hajar Al-Asqalani? Ini juga tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, mengarang satu kitab syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Karyanya adalah Fathul Bari, meninggal pada tahun 852 Hijrah. Beliau menyatakan telah berselisih para ulama memberikan maksud kepada Al-Qadar pada Lailatul Qadar. Malam itu diidhafahkan kepada Qadar, iaitulah Lailatul Qadri. Dikatakan, qila, Ibn Hajar kata, al-muradu bihi at-ta'zim. Sebahagian menyebut maksud Lailatul Qadr di sini adalah at-ta'zim, iaitu agung, suatu yang agung, suatu yang besar. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Tiadalah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungan yang sebenarnya. Salah satu maksudnya. Sebahagian menyebut bahawa maksud agungnya itu adalah kerana pada malam itu diturunkan Al-Quran, sebagaimana ayat 185 daripada suratul Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Begitu juga maksud agungnya malam itu adalah kerana para malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Begitu juga al-barakah warrahmah wal maghfirah, iaitu keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang-orang yang menghidupkan malam tersebut juga mendapat kemuliaan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang lain menyebut maksudnya adalah at-tadyiq, iaitu sempit. Maksud sempit di sini adalah kerana rezeki manusia ditentukan setiap seorang daripadanya. Kalau ditentukan, maknanya telah diputuskan, telah ditetapkan, maka rezekinya itu tidak sama, iaitu berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain. Pendapat yang ketiga, maksud Lailatul Qadri adalah dalnya itu berbaris di atas, iaitulah Al-Qadar. Kita sebut Lailatul Qadri dal baris mati. Pendapat ketiga menyebut maksud Al-Qadr di situ adalah Al-Qadar dal baris di atas, iaitulah adik-beradik kepada perkataan Al-Qadha, sebagaimana yang kita selalu sebut Qadha dan Qadar. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan pada malam itu hukum hakam, rezeki, ajal dan seumpamanya.
sebagaimana maksud yang disebut di dalam ayat keempat surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, padanya ditentukan semua perkara hakim oleh Allah Subhanahu wa taala, segala perkara untuk manusia. Dan pendapat yang ketiga ini antara yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi lebih awal daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam An-Nawawi meninggal pada 676 Hijrah. Seterusnya, pengarang Imam Izzuddin bin Abdissalam menyebut, pada malam itu tanazzalul malaikatu warruh, malaikat turun bersama juga dengan para malaikat, bersama dengan ar-ruh, iaitulah Jibril alaihi salam. Apa yang dilakukan? Fayusallimuna 'alal mutahajjidin. Para malaikat ini akan memberi salam kepada orang-orang yang bertahajud pada malam tersebut. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabb min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Cuma para ulama berselisih pendapat, kata pengarang, adakah para malaikat ini mengucapkan salam daripada mereka sendiri kepada orang yang bertahajud, ataupun ucapan salam itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeza pendapat para ulama. Seterusnya, wa inna lailatan ya'ti fiha al-'aid fiha taslimu rabbil alamin alaih, bahawa malam yang datang fiha al-'aid, padanya hari iaitulah al-'aid, maknanya ini malam terakhir sebelum daripada al-'aid. Inna lailatan ya'ti fiha al-'aid. Juga disebutkan oleh pengarang ada ucapan salam ke atas semua orang-orang yang beribadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu menjadilah malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh itu umat Islam dan setiap daripada kita mesti mencari, mesti berusaha, mesti bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Walidzalika iltamasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sahbihi was-salihuna min ba'dih. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan para sahabatnya mencari dan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan begitu juga para salihun selepas daripada generasi para sahabat. Jadi bermula di sini pengarang menggalakkan dan juga memberi satu, kita kata, iltimas, hendaklah bersungguh-sungguh memburu dan juga mencarinya. Wahiya fil ashril awakhir min Ramadan, dan demikian itu malam Al-Qadar adalah pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Ada sebahagian menyebut 20 hari bulan sudah dikira malam yang terakhir ataupun 10 hari yang terakhir daripada Ramadan. Ada yang menyebut, dan ini pendapat majoriti para ulama, bermula malam 21, iaitulah pada malam ini. Bermulalah 10 hari yang terakhir daripada Ramadan. Kerana apa? 1 sehingga 10 al-ashrul awal, 10 yang pertama. 11 sehingga 20 adalah 10 yang kedua. Kalaulah 20 itu termasuk, maka kiraannya akan jadi berubah 11 sehingga 19.
Sebab itu majoriti kata ia bermula 10 yang terakhir adalah malam 21. Wallahu a'lam. Mungkin ini juga yang dipegang ataupun yang difahami daripada pendapat mazhab Asy-Syafi'i berkaitan dengan qunut ketika witir. Perkataannya adalah an-nisfus tsani, pada separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Separuh yang kedua maknanya kalaulah kita anggap separuh itu 15, maka 1 sehingga 15 separuh yang pertama, bermula 16 akan kita kira sebagai an-nisfus tsani, separuh yang kedua. Ala kulli hal, pengarang kata ia adalah pada 10 yang terakhir daripada Ramadan. Wa hiya ilal awtar aqrabu minha ilal ashfa', dan ia pada yang ganjil. Al-awtar jamak kepada witir, dan ia pada malam-malam yang ganjil lebih dekat ataupun lebih tepat daripada malam-malam yang genap. Al-ashfa' genap, wasyaf'i wal watr genap dan ganjil. Jadi witir ganjil, malam 21 ganjil, malam 23 ganjil, malam 25 ganjil, malam 27 dan juga malam 29. Seterusnya, pengarang lebih cenderung untuk mengatakan bahawa ia adalah pada malam 21, dan ini juga adalah pendapat kebanyakan mazhab Asy-Syafi'i. Wadh-dhahiru annaha lailatul hadi wal 20, dan zahir bahawa ia Lailatul Qadar adalah pada malam ke-21. Ini pendapat pengarang Imam Izzuddin bin Abdul Salam dengan dalil dan hujjah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha thumma unsiha, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, mendapatkannya, kemudian Nabi dilupakan. Ada riwayat, satu riwayat menyebut Nabi ditunjukkan oleh Allah Ta'ala malam Al-Qadar dalam mimpinya, mimpi yang benar. Kemudian ahli keluarganya kejut Nabi SAW, bangun. Nabi pun kata lepas itu terlupa. Satu. Riwayat kedua, Nabi SAW tahu pada malam tersebut adalah Al-Qadar. Kemudian Nabi bertolak di tengah jalan, jumpa riwayat tapi lemah riwayatnya. Ada orang bergaduh, 2 orang bergaduh, Nabi pun selesaikan pergaduhan itu. Akhirnya dengan sebab itu Nabi SAW terlupa bila jumpa para sahabat. Wallahu a'lam. Itu perkataan summa unsiha, kemudian dilupakan. Wa dzakara, tetapi Nabi SAW sebut dalam riwayat ini yang paling dijadikan sandaran dalam mazhab Asy-Syafi'i oleh juga Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Wa dzakara annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Dan Nabi SAW sebut, wa dzakara, maknanya ada riwayat, annahu sajada, bahawa Nabi SAW sujud malam itu, malam Al-Qadar, paginya Nabi sujud ketika waktu subuh, fi ma'in wa tinin, di atas tanah yang berair. Maknanya malam tu hujan sehingga tanah ataupun disebut pasir itu jadi maknanya melekat kerana bercampur dengan air hujan. Riwayat ini berdasarkan kepada yang dikomen oleh para ulama daripada riwayat para sahabat, hujan pada waktu itu pada zaman Nabi SAW adalah pada malam 21. Itu yang menjadi sandarannya. Wa sahha annal masjida waqafa lailatal hadi wal 20, dan sahih maknanya sah, riwayat menyebut masjid
pada waktu itu Nabi SAW solat di Masjid An-Nabawi, air hujan telah turun di bumbung masjid. Bumbung, kita sedia maklum, bumbung daripada pelepah tamar. Jadi air itu akan menitik sedikit dan basah pasir itu. Itu berlaku pada malam 21. Itu berlaku pada malam 21. Wa ru'iya atharutini ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anfih. Dan para sahabat tengok berlaku di atas ataupun pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas tanah yang melekat di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi bila para sahabat meriwayatkan, cerita itu adalah cerita malam 21 dan Lailatul Qadar yang Nabi bertemu padanya adalah pada hari yang hujan tadi. Pagi esoknya Nabi sujud, dahi dan hidungnya ada bekas tanah yang basah, maka dipegang riwayat ini dijadikan sandaran ia berlaku pada malam 21. Sebab itu pengarang kata wa tarajjahat lailatu ihda wa ishrin, maka rajihlah bahawa Lailatul Qadar itu pada malam 21. Jadi kalau kita ambil pandangan ini, malam ni lah tuan-tuan sekalian, jangan lepaskan peluang 21. Bi annahu akhbara anna al-qamara kana lailatahu ka shiqqi jafnatin. Dan ada khabar, riwayat yang sampai bahawa Nabi menyatakan bulan pada malam itu, malam Al-Qadar itu, bentuknya adalah kasyiqqi jafnatin. Jafnah ini adalah qas'ah. Qas'ah ini bulatan, kalau talam kita makan tu bulatan. Kasyiqqi adalah seumpama bulatan talam yang terpotong dua. Kita ada hilal pada 15 hari bulan, itu dipanggil Al-Badr, hilal awal bulan. Dan bentuk hilal pada awal bulan dia macam ra. Bentuk bulan dilihat pada hujung bulan, dia adalah mira, ra terbalik. Di sini ra, hujung bulan akan jadi ra terbalik. Kemudian tengah bulan 15 dipanggil bulan terang, yang kita disunatkan puasa pada selain bulan Ramadan. 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan. Ini ayyam al-bid, iaitu bulan terang ataupun bulan putih. Kemudian dia akan kembali semula, maknanya makin kecil pada 16, 17, 18 dengan bentuk yang tertentu. Di antara 1 sehingga 15 ataupun di antara 15 sehingga 30, ini akan dipanggil kasyiqqi jafnatin. Dia akan jadi separuh daripada Al-Badr. Separuh daripada Al-Badr. Tuan-tuan, nasyid Tola'al badru alaina, itu bulan penuh, bulan penuh. Separuh daripada bulan penuh, tuan-tuan sekalian, jadi macam yang tuan-tuan boleh bayanglah, separuh saja cahaya yang memantul daripada bulan itu, cahaya daripada matahari. Istilah Arab dipanggil tarbi'. Tarbi' ini adalah daripada perkataan rubu'. Rubu' adalah 1/4. Kenapa 1/4? Sebenarnya bulan purnama itu adalah separuh daripada bulatan belakang. Bila separuh daripada bulan belakang kita panggil Al-Badru, maka separuh daripada separuh adalah tarbi', iaitu 1/4. Tapi kita kata separuh, yang ini kita kata penuh. Sedangkan penuh ini sebenarnya separuh. Jadi yang separuh kita kata ini adalah sebenarnya suku ataupun 1/4. Yang penting,
Disebutkan oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam, bentuk syiqqi jafnah, separuh ataupun potongan talam, kita kata jafnah adalah qas'ah, wala yakunul qamar ka syiqqi jafnatin illa laylatas sabi'i wa laylatal hadi wal 20. Bentuk yang disebutkan syiqqi jafnah tidak akan berlaku melainkan pada malam ke-7 ataupun malam ke-21. Kenapa? Kiraannya adalah seminggu, 7, 14, 21, 28. Okey, seminggu 7, 14 jadi malam 15 dia akan penuh. Kemudian 21, kemudian 28. Ini yang saya kata di antara 1 sampai 15, 7 itu adalah separuh bulan purnama. Kemudian di antara 15 sehingga 30, 21 itu adalah separuh daripada bulan purnama. Oleh kerana Nabi sebut dalam hadis Lailatul Qadar ini adalah pada malam 10 yang terakhir daripada Ramadan, maka 7 hari bulan tertolak. Yang tinggal adalah 21 hari bulan, maka mazhab Syafi'i kata ia merujuk kepada malam 21 Ramadan. Wallahu a'lam. Seterusnya, famin fadilati hadhihi al-lailah, di antara kelebihan malam Al-Qadar, anna man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesungguhnya siapa yang menghidupkannya malam Al-Qadar dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, ihtisab maksudnya adalah mengharapkan ganjaran daripada Allah, berkira-kira nakkan kelebihan dan fadilat daripada Allah Ta'ala, tak salah. Imanan wa ihtisaban, mengharapkan kelebihan yang Allah bagi. Apa akan dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan untuknya dosa yang telah lalu. Yang ini merujuk kepada dosa-dosa kecil. والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم, dan dalil apa yang kami sebutkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritu lailatul qadri, aku ditunjukkan dengan Lailatul Qadar, thumma ayqadhani ba'du ahli fanussituha, kemudian aku dikejutkan oleh sebahagian ahli keluargaku, maka aku pun dilupakan, fanussituha. Kemudian Nabi bersabda, faltamisuha fil ashril ghawabir, maka carilah, burulah pada 10 yang ghawabir. Al-ghawabir adalah al-bawaqi, 10 yang berbaki. Itulah yang kita panggil 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Kejarlah, burulah Lailatul Qadar pada yang ganjil daripada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Itu di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Seterusnya, pengarang mendatangkan riwayat kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menyebut, tadzakarna lailatal qadri 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersembang, kami berbicara dan kami mengingat malam Al-Qadar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun bersabda, faqal ayyukum yadhkuru hina tala'al qamru wa huwa mithlu shiqqi jafnah. Siapa dalam kalangan kalian yang ingat sewaktu bulan terbit, wa huwa
dan ia bentuknya adalah seperti syiqqi jafnah, yang saya terjemahkan tadi sebagai separuh daripada bulatan ataupun qas'ah talam, maknanya bekas makanan hidangan yang bulat itu separuh daripadanya. Maka ini dalil yang lain yang menyebut perkara yang sama. Seterusnya, dan warid sabit satu hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, akan diampunkan untuknya ma taqaddama min dzambih, apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Seterusnya pengarang menyebut wal mustahab, dan disunatkan. Man ra'aha, siapa yang melihatnya, ataupun dengan maksud siapa yang menjumpainya, siapa yang mengetahuinya, tahu malam itu adalah malam Qadar. Maknanya kalau berbetulan malam itu Lailatul Qadar, apa yang kita disunatkan untuk lakukan? Ayyukathira ataupun ayyukthira minas sana'i wad du'a, memperbanyakkan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Banyakkan pujian kepada Allah Ta'ala, syukur. Begitu juga yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyakuna, dan hendaklah menjadikan doa yang banyak diucapkan, yang didoakan adalah Allahumma innaka afuun karimun. Riwayat Tirmizi ada perkataan karim. Riwayat bukan Tirmizi, ia tiada perkataan karim. Contohnya dalam Bukhari dan Muslim, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita baca gabungan dua-dua riwayat, maka jadilah Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Pengampun, mulia, suka mengampunkan dosa, maka ampunkanlah dosaku. Ini sebenarnya adalah cadangan kepada Aisyah. Apabila Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi SAW apa yang perlu dilakukan, Nabi kata, quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka pengarang dia maknanya terus bagi tahu kepada kita as-sana, memperbanyakkan pujian kepada Allah, wa du'a, dan berdoa. Dan doa yang perlu diperbanyakkan adalah sebagaimana riwayat Aisyah tadi. Seterusnya Imam Izzuddin bin Abdus Salam menyatakan, wa ini qtasara 'ala tsana'i fahuwa afdal. Sekiranya seseorang hanya melakukan setakat memuji Allah Subhanahu wa taala saja tanpa berdoa. Tadi disebutkan as-sana, puji Allah Taala, yang kedua doa. Sekarang apa jadi kalau seseorang hanya memuji Allah Taala tetapi tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia tak minta apa-apa tetapi hanya memuji Allah Taala ataupun istighfar kepada Allah Taala. Imam Izzuddin kata, sekiranya seseorang memuji Allah Ta'ala sahaja tetapi tidak berdoa, ini lebih afdal. Berdasarkan kepada riwayat bahawa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Maknanya hadis ini adalah hadis qudsi. Qala Allah Azza wa Jal, man syaghalahu dhikri an mas'alati u'tituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Siapa yang sibukkan dirinya dengan mengingat
mengingat Allah. Syaghalahu dzikri, mengingatku maksudnya mengingati Allah. Berzikir, zikir, bukannya berdoa, zikir. Sayyidul istighfar ke, tasbih ke, tahmid ke, tahlil ke, takbir sekalipun, itu semua zikir kepada Allah Ta'ala. Siapa yang sibukkan dirinya dengan mengingati Allah berbanding dengan meminta kepadaku, maknanya sibuk berzikir berbanding dengan berdoa. Berdoa ni minta, ya Allah berikan rezeki kepadaku, ya Allah berikan kepadaku kemudahan dalam urusan naik pangkat sebagai contoh, ya Allah berikan rezeki kepadaku supaya dikurniakan anak-anak, apalagi kerja yang baik, apalagi cucu, apalagi ikutlah. Itu semua kita minta daripada Allah, tidak salah. Cuma hadis menyebut kalau dia sibuk berzikir sehingga tidak berdoa, apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan hadis kursi ini, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepada orang yang berdoa dan meminta. Ada orang berdoa minta macam-macam, yang seorang lagi ini hanya memuji Allah, as-sana, berzikir. Allah Ta'ala menyebut orang yang berzikir ini nanti akan diberikan lebih baik daripada apa yang diberikan kepada yang berdoa dan meminta. Jadi maknanya kalau macam tu tak payah minta dah. Ini kat sini pertimbangan Imam Izzuddin bin Abdul Salam yang menyebut bahawa as-sana itu lebih afdal daripada berdoa. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, di awal dah bagi tahu, kalau dapat dibuat dua-dua lagi bagus. Memuji Allah pun ya, kemudian berdoa pun ya, dua-dua sekali. Cuma kalau salah satu daripadanya, mana lebih bagus? Yang lebih bagus adalah yang memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, i'tikaf. Ini juga pada 10 yang terakhir daripada Ramadan sangat-sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Jadi kalau ada yang ada peluang untuk khususkan masa beriktikaf di masjid dengan masa yang lebih panjang, sangat dituntut. Sekiranya tak sempat kerana urusan dan seumpamanya, jangan lepaskan peluang. Setiap kali pergi masjid, kita niat iktikaf, walaupun hanya sekadar mungkin selepas daripada solat fardu. Contohnya ketika kita bersama-sama dalam majlis ilmu pada pagi ini, niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kerana dalam mazhab Asy-Syafi'i syarat i'tikaf sedikit longgar berbanding dengan mazhab Al-Hanafi. Jadi sekejap pun tak ada masalah. Apapun, i'tikaf itu adalah ziyaratullah fi baitin min buyutih, menziarahi Allah. Maksudnya adalah ziarah Allah di mana-mana rumah daripada rumah-rumahnya. Maknanya mana-mana masjid boleh untuk kita beriktikaf padanya. Wal inqita'u ilaihi fih, dan kita putuskan hubungan kita yang ada di luar sana dengan dunia, kesibukan, kerja dan seumpamanya, semata-mata untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang kata wa haqqul mazur ayyukrima zairah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya yang diziarahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib, maknanya dengan istilahnya mesti akan memuliakan orang yang menziarahinya, iaitulah orang yang beriktikaf di masjid. Hadis yang banyak berkaitan dengan iktikaf, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu ruang di syurga nanti bagi orang yang sentiasa menziarah ataupun sentiasa berulang-alik ke masjid dan juga seumpamanya. Innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya'takiful ashral awakhir min Ramadan,
hatta tawaffahu Allah. Adalah Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari yang terakhir daripada Ramadan sehinggalah Nabi wafat. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dih. Selepas Nabi wafat, para isteri Nabi SAW meneruskan sunnah ini, beriktikaf di masjid. Maka tuan-tuan sekalian, rebut peluang kita untuk melakukannya. Dan Nabi SAW apabila masuk 10 yang terakhir daripada Ramadan, ahyal laila, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlah, dan mengejutkan ahli keluarganya, ajak bangun, join sekali ibadah sama-sama. Maknanya bukan kita seorang, kejut ahli keluarga. Wajadda wa syaddal mi'zar, dan Nabi bersungguh-sungguh dan Nabi ikat ketat kainnya. Ini adalah kinayah, gambaran Nabi SAW tidak menggauli para isterinya pada malam-malam terakhir daripada Ramadan. Dan riwayat yang lain menyebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 yang terakhir, maksudnya 10 terakhir Ramadan, yang Nabi tidak kelihatan sungguh-sungguh yang seperti itu pada selain daripada 10 yang terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melepaskan 10 hari yang terakhir daripada Ramadan dengan amalan-amalan ibadah, khususnya pada pencarian dan pemburuan kita Lailatul Qadri. Imam Ghazali ada kiraan tersendiri yang dicadangkan. Kalau merujuk pada tahun ini, apabila Ramadan bermula pada hari Selasa, 1 Ramadan hari Selasa, Imam Ghazali menyebut bahawa Lailatul Qadar adalah pada malam 27. Jadi wallahu alam, bagi saya, tuan-tuan sekalian, bila membaca catatan para ulama, Allah sembunyikan bila sebenarnya berlaku, ada hikmahnya yang tersendiri, supaya kita berusaha dan bersungguh-sungguh, jangan berhenti pada satu malam sahaja. Jadi malam ni malam 21, sungguh-sungguh berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i. Malam 22 jangan lepaskan juga. Ustaz, ni malam genap Ustaz, tak ada apa-apa. Jangan, kerana hadis menyebut malam 10 malam terakhir Ramadan. Kalau katakan dah, rupanya kiraan yang sebenarnya bagi 1 Ramadan silap, jadi boleh jadi malam esok, malam 21. Kan begitu kan, selang-selang dia. Jadi kita betul-betul fokus 10 malam yang terakhir yang sekarang kita berada padanya, bermula pada malam ini, untuk tidak lepaskan peluang walau 1 malam pun. Semua orang ada kelayakan yang sama, semua orang ada hak yang sama, insya-Allah. Mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma barik lana fima tabaqqa min Ramadan. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.